Lah, budak bodoh ni lalu. Kau ni benda lah. Tengok. Asal skema sangat dengan baju. Tak baju ni, beg ni. Benda lah, beg semua ni. Semak je lah. Sakit. Kata-kata kamu itu umpama paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahawa kadar kes buli di Malaysia meningkat, iaitu menunjukkan statistik pada tahun 2023 dari bulan Januari hingga bulan Oktober menunjukkan kes 4,994 kes dicatatkan dan statistik ini meningkat sebanyak 1,107 kes berbanding tahun lepas. Buli adalah sesuatu tindakan dengan niat untuk menyakitkan hati dan memberi tekanan kepada seseorang. Buli terbahagi kepada 6 jenis. Yang pertama ialah buli secara fizikal. Buli secara fizikal ini lebih mudah dikenal pasti kerana melibatkan aksi agresif di mana yang kuat atau yang lebih besar cenderung menjadikan individu yang lemah dan bersaiz kecil sebagai mangsa. Ia melibatkan serangan fizikal seperti menendang, memukul dan menampar. Yang kedua ialah buli lisan. Buli lisan adalah sebarang bentuk tindakan seperti mengusik atau menghina, menyebarkan khabar angin atau fitnah, mengancam dan mengejek orang lain. Ini adalah jenis buli yang paling biasa berlaku dan tidak kira tempat, seperti di sekolah, di tempat kerja atau di mana lagi. Yang ketiga ialah pencerobohan relasi. Pencerobohan relasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkah laku seseorang yang mencipta gosip, menimbulkan atau menceritakan kabar angin tentang orang lain. Pencerobohan hubungan biasanya mengenai cemburu sederhana. Ia juga dikaitkan dengan satu bentuk penghinaan untuk menjatuhkan maruah seseorang. Yang keempat ialah perbuatan buli cyber. Buli cyber ini merupakan perbuatan berulang dengan tujuan untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan dan memalukan seseorang dengan menggunakan kemudahan internet. Buli cyber juga menyebabkan kebimbangan yang unik kerana ia berterusan, kekal dan sukar untuk dikenal pasti. Yang kelima ialah buli seksual. Buli seksual terdiri daripada tindakan berulang, berbahaya serta memalukan yang menyasarkan seseorang secara seksual. Misalnya menggunakan nama panggilan yang berbentuk seksual, komen kasar, gerak isyarat kasar, sentuhan tidak diiringi, bahan rujukan seksual dan bahan lucah. Yang terakhir sekali ialah buli prasangka. Buli prasangka ini apabila orang dibuli kerana kepercayaan, pendapat, pemikiran atau nilai mereka. Ini jatuh ke dalam buli berasaskan prasangka. Selain pada sikap tidak percaya terhadap pendapat dan kepercayaan orang lain, pembuli ini juga mungkin menyerang seseorang untuk kepercayaan agama dan pendapat politiknya. Terima kasih kepada saudari Nurul Hazwani di atas penerangannya sebentar tadi. Dipetik daripada akhbar berita harian, menurut Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hu Ying, kes buli di sekolah semakin meningkat dengan kadar yang sangat tinggi dan bagi tahun 2023 sahaja sebanyak 4,944 kes telah dilaporkan. Persoalannya, apakah faktor yang mendorong seseorang murid bertindak untuk membuli rakan yang lain? Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gejala buli berlaku di dalam masyarakat sekolah. Faktor utamanya serius yang mendorong kepada gejala buli adalah disebabkan kurangnya didikan agama. Disebabkan negara yang pesat membangun, ia telah memaksa rakyat untuk bekerja keras demi menyempurnakan keperluan hidup. Demi mengejar dunia, ibu bapa terpaksa mengabaikan didikan agama terhadap anak-anak mereka akibat kekangan masa yang dialami. Kelemahan institusi kekeluargaan juga menyebabkan anak-anak dibiarkan bebas dan kurang pemantauan daripada ibu bapa sehingga menyebabkan mereka bersikap liar dan di luar kawalan. Selain itu, tekanan juga turut mendorong kepada gejala buli. Apabila seseorang itu mengalami tekanan, membuli dan mengenakan pelajar lain adalah cara untuk mereka melepaskan tekanan. Tekanan yang dihadapi selalunya berpunca daripada rumah dan persekitaran mereka sendiri. Tidak ketinggalan, pengaruh rakan sebaya juga adalah antara faktor popular yang menyumbang kepada gejala buli. Hal ini selalunya berlaku apabila kumpulan pembuli berada dalam kelas yang sama yang memudahkan mereka untuk menjalankan aktiviti buli. Faktor ini adalah disebabkan oleh golongan remaja sendiri yang mudah terpengaruh dengan rakan sebaya kerana sepanjang zaman remajanya mereka meletakkan kepercayaan yang tinggi terhadap rakan mereka. Sebagai contoh, terdapat sekumpulan pelajar lelaki yang suka mengenakan pelajar perempuan dan apabila mereka tidak melawan, pembuli akan berasa seronok dan menyebabkan mangsa buli tidak selesa dengan perbuatan tersebut. Faktor terakhir yang menyumbang kepada gejala buli adalah pengaruh media massa.
Sedar atau tidak, media massa seperti televisyen dan media yang berasaskan internet telah menjadi pemangkin kepada budaya negatif ini. Seperti yang kita semua sedia maklum, pelbagai genre filem dan drama bersiri luar negara yang ditayangkan di layar kaca sentiasa memaparkan budaya asing dan babak-babak ganas yang sememangnya kontra dengan budaya tempatan. Dorongan daripada budaya asing seiring dengan perasaan ingin mencuba telah menyebabkan pembuli bertindak ke atas mangsanya tanpa memikirkan padah yang bakal diperolehi. Terima kasih Kamila atas pencerahan tentang faktor-faktor pembulian. Seterusnya, izinkan saya, Nur Izzati binti Ahmad Nazari, untuk menerangkan tentang kesan-kesan pembulian. Mari kita lihat kesan pembulian kepada si pembuli. Kesan bagi pembuli ialah pembuli akan merasa lebih kuat dan berkuasa apabila melihat mangsa buli rasa takut dan akur dengan kekuatan dan kuasa yang ada pada pembuli. Semakin mangsa rasa takut, semakin tinggi darjah kepuasan yang dirasai oleh pembuli. Selain daripada itu, kesan tingkah laku pembuli adalah untuk menjadikan mereka yang lagi lemah jadi akur dan menghormati si pembuli. Untuk menjadikan situasi berlaku seperti yang diharapkan oleh pembuli, pembuli akan mencederakan mangsa sama ada secara fizikal ataupun psikologi. Pembuli juga akan berasa puas apabila melihat mangsa berada dalam keadaan yang tidak selesa dan tenteram. Sesetengah kes, pembuli akan merasa puas sekiranya mangsa menjadi cedera parah dan berkemungkinan mangsa akan meninggal dunia. Seterusnya, mari kita lihat kesan gejala buli kepada si mangsa. Kesan gejala buli di sekolah ialah pelajar-pelajar yang dibuli akan berasa takut untuk datang ke sekolah. Kita sedia maklum bahawa kebanyakan mangsa buli biasanya bersaiz kecil dari segi fizikal jika dibandingkan dengan pembuli. Oleh sebab itu, mereka tak mampu untuk melawan kerana takut dengan pembuli. Pembuli biasanya akan menyuruh mereka melakukan sesuatu untuk kepentingan pembuli sendiri. Jika mereka membantah, mereka akan dipukul dan didera. Perbuatan ini boleh menyebabkan mangsa tertekan dan ketakutan. Ini menyebabkan pelajar yang dibuli akan merasa takut dan tak berani untuk datang ke sekolah lagi. Jelaslah bahawa kadar konten sekolah dalam kalangan pelajar yang dibuli terutamanya akan meningkat disebabkan mereka takut untuk datang ke sekolah. Selain itu, kesan lain ialah mangsa buli tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pembelajaran. Kejadian kes buli secara tak langsung telah menyukarkan mangsa untuk melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Mereka menjadi pasif dan tak ceria. Hal ini kerana mereka telah diugut supaya tidak melaporkan kejadian mereka dibuli kepada ibu bapa dan guru. Akibatnya, mereka selalu ponting sekolah untuk mengelakkan diri mereka dibuli. Ini menyebabkan prestasi akademik mereka merosot dan akhirnya mereka gagal dalam peperiksaan. Akhir sekali, gejala buli yang keterlaluan boleh menyebabkan mangsa buli bertindak untuk membunuh diri bagi menamatkan penderitaan yang mereka tanggung. Sudah terang lagi bersuluh, mangsa buli biasanya akan mengalami trauma dan ketakutan sepanjang masa. Perkara ini menggambarkan bahawa kes buli yang keterlaluan boleh menyebabkan mangsa buli hilang pertimbangan dan kewarasan sehingga tergamak untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Baik, terima kasih Izzati. Sekarang saya Nurul Nabilah binti Syamsi akan beralih kepada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh beberapa organisasi di Malaysia dalam memanteras jenayah buli dalam kalangan pelajar. Siapakah organisasi yang terlibat dalam pemanterasan ini? Pertama, ialah Pertubuhan Bukan Kerajaan atau NGO iaitu Junior Chamber International JCI yang mengadakan projek diberi nama Be a Buddy Not a Bully. Pihak kerajaan pula mengadakan program pembangunan sasiah anak yang baik lagi cerdik ABC. Seterusnya, mari kita mengenali kedua-dua projek ini dengan lebih lanjut. Projek pertama iaitu Be a Buddy Not a Bully diasaskan sempena peristiwa yang memberi titik hitam dalam sejarah Malaysia yang berlaku pada 15 Jun 2017. Pada tarikh ini telah berlakunya satu peristiwa di mana seorang pelajar berusia 18 tahun yang diberi nama Navin mati akibat dibuli dan liwat oleh 5 orang pelajar yang diketahui membuli beliau sejak zaman sekolah lagi. Kes ini bertambah serius apabila sistem sokongan di Malaysia didapati lemah menjadikan ianya salah satu punca kes buli yang semakin menjadi-jadi. Justru, projek Be a Buddy Not a Bully ini dikuatkuasakan bagi mencari jalan penyelesaian dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu buli dari segala aspek. Bagi projek pihak kerajaan pula, slogan Anak yang Baik Lagi Cerdik sering diungkapkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Yang Berbahagia Datuk Haji P. Kharudin bin Haji Ghazali yang juga merupakan pengasas kepada projek Anak yang Baik Lagi Cerdik ini. Konsep ini adalah untuk mendidik anak-anak murid bukan sahaja untuk menjadi cerdik, malah memastikan pembinaan karakter mereka berkait rapat dengan disiplin, adab susila dan kesopanan yang tinggi bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Slogan ini dihasilkan sebagai usaha KPM untuk memberi pemahaman yang mudah diterima semua masyarakat dan dihayati sepenuhnya.
Melalui program sebegini yang dilakukan oleh JCI dapat menyediakan peluang pembangunan yang memperkasakan golongan muda untuk mencipta perubahan yang positif dan menyebarkan kesedaran dan cinta akan kedamaian sekaligus menjadi rangkaian global terkemuka khas buat warga muda aktif. Di samping itu, memberi kesedaran kepada orang ramai bahawa khazanah besar dunia terletak pada kepribadian manusia yang ditanamkan dengan kepercayaan, cinta dan juga keyakinan. Bagi program anak yang baik lagi cerdik, ia dilakukan dengan meningkatkan pelibatan ibu bapa dengan pembelajaran anak-anak dan juga komuniti dengan pihak sekolah. Dalam projek ini juga menegaskan agar ibu bapa tidak bersikap lepas tangan dan menyerahkan tanggungjawab pendidikan sepenuhnya kepada para guru dan sekolah dan memastikan usaha yang dimulakan di sekolah akan diteruskan apabila anak murid pulang ke rumah supaya proses pengajaran dan pembelajaran PDP dapat dilakukan secara berterusan. Menerusi usaha-usaha yang dikuatkuasakan ini, didapati bahawa projek ini berkesan terhadap pelajar-pelajar yang terlibat. Dalam tempoh 6 bulan sehingga setahun, kes pembulian yang berlaku di sekolah-sekolah ini dapat ditangani dengan baik dan tidak berulang. Terima kasih Nabila atas penerangan yang sangat baik tentang usaha yang telah dilakukan untuk menangani gejala buli di sekolah. Sekarang, mari kita teruskan pembincangan ini dengan cadangan usaha yang boleh dilakukan untuk menangani gejala buli di sekolah. Terdapat 4 pihak yang boleh dilibatkan dalam usaha untuk menangani gejala buli di sekolah. Yang pertama ialah diri sendiri. Di dalam dunia pendidikan, pengaruh gerakan yang baik terhadap pelajar merupakan faktor penting dalam membentuk perkembangan akademik serta pribadi. Rakan sebaya tidak hanya menjadi teman sebaya, tetapi juga penentu dalam menentukan jalan yang akan dipilih oleh para pelajar. Maka, pemilik kawan yang baik merupakan tanggungjawab para pelajar bagi melindungi diri mereka daripada melakukan perkara yang tidak bermuara di sekolah seperti membuli. Pihak yang kedua ialah ibu bapa. Anak-anak yang menjadi manusia luar biasa ketika meniti usia dewasa tidak hanya dilahirkan dengan sendirinya. Mereka lahir, dibesarkan dan diberi didikan oleh ibu bapa yang hebat. Ini senada dengan hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani yang membawa maksud setiap anak yang lahir di atas fitrah hingga ia fasih berbicara, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majus. Ini membawa maksud ibu bapa bertanggungjawab untuk mewarna dan mencorakkan anak-anak untuk menjadi yang terbaik ataupun sebaliknya. Ibu bapa perlu memainkan peranan utama dalam memberi pendidikan awal kepada anak-anak sama ada dalam bentuk nasihat maupun menunjukkan contoh teladan yang baik. Seterusnya ialah media massa. Peranan media massa juga amat penting dalam membendung masalah buli di kalangan para pelajar. Kuasa media massa dalam mempengaruhi minat pembaca memang tidak dapat disangka lagi. Banyak rencana-rencana yang dapat memberi kesedaran kepada pembaca khususnya para pelajar boleh disiarkan dalam media massa. Contohnya seperti keburukan membuli, cara untuk menangani masalah buli serta cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa buli. Oleh itu, pihak media massa mestilah serta akan tanggungjawab sosial mereka untuk menangani gejala buli ini. Akhir sekali ialah pihak sekolah. Pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam membendung gejala buli di kalangan pelajar. Terdapat beberapa inisiatif yang boleh diambil oleh pihak sekolah dalam membendung gejala ini. Yang pertama ialah kesedaran dan pendidikan. Pihak sekolah perlu menggalakkan kesedaran tentang buli dan akibatnya melalui program pendidikan. Ia termasuk pengajaran kepada para pelajar, guru, kaki tangan tentang apa itu buli, tindakan buli serta kesan negatif yang berkaitan dengannya. Yang kedua ialah dasar dan prosedur. Pihak sekolah perlu mempunyai dasar serta prosedur yang jelas untuk mengendalikan gejala ini. Ia termasuk cara untuk melaporkan insiden buli, siasatan yang sewajarnya dan tindakan yang akan diambil terhadap mereka yang terlibat dalam gejala ini. Lain sekali, pihak sekolah perlu menyediakan sumber serta sokongan yang betul kepada mangsa buli serta mereka yang mengalami tekanan daripada gejala ini. Ia termasuk kaunseling, sokongan emosi serta bantuan untuk mengendalikan kesan buli. Daripada cadangan usaha ini, dapat kita lihat bahawa pelbagai pihak terlibat dalam memastikan persekitaran sekolah mesra dan selamat untuk semua pelajar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Sudah terang lagi bersuluh gejala buli di kalangan pelajar adalah masalah serius yang boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan emosi, fizikal dan mental mangsa. Ia tidak boleh dianggap remeh dan perlu diambil tindakan segera. Kedua, terdapat pelbagai bentuk buli. Buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti fizikal, verbal, sosial dan cyber. Ini termasuk pukulan, ejekan, pengecaman, pengasingan sosial dan penganiayaan dalam talian. Setiap bentuk buli mempunyai kesan yang merosakkan. Seterusnya, mangsa buli mungkin mengalami kesan psikologis seperti kecemasan, kemurungan, kehilangan keyakinan diri dan tekanan emosi. Mereka juga mungkin menghadapi masalah sekolah dan prestasi akademik yang merosakkan.
Tanda-tanda gejala buli. Terdapat beberapa tanda-tanda yang boleh mengenal pasti gejala buli seperti perubahan dalam tingkah laku, penarikan diri, kehilangan minat dalam aktiviti sosial dan penurunan prestasi sekolah. Oleh itu, pentingnya kesedaran dan kepentingan di kalangan pelajar, guru dan ibu bapa tentang gejala buli dan cara mengatasinya. Pendidikan mengenai empati, hormat menghormati dan komunikasi yang baik juga penting. Oleh yang demikian, ibu bapa dan pihak sekolah memainkan peranan penting dalam mencegah dan menguruskan gejala buli. Mereka perlu memberikan sokongan kepada mangsa buli dan mengambil tindakan tegas kepada pelaku buli. Untuk mengurangkan gejala buli, langkah-langkah pencegahan seperti mengadakan program anti-buli, mempromosikan budaya sekolah yang selamat dan menggalakkan laporan gejala buli perlu dilakukan dengan segera. Walau bagaimanapun, mangsa buli perlu diberikan sokongan psikososial untuk membantu mereka pulih daripada kesan gejala buli. Sokongan daripada kaunselor, guru dan keluarga adalah penting. Oleh itu, sebagai kesimpulannya, jika kita ingin berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara maju yang lain, isu ini hendaklah diselesaikan serta tidak timbul lagi di masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.